Mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bicara SLCP Siri 2, Graduan dan Alam Pekerjaan. Sebelum majlis kita bermula, hadirin digalakkan untuk membuka fungsi kamera dan menutup fungsi mikrofon. Sewaktu sesi soal jawab, hadirin boleh membuka semula fungsi mikrofon dan bertanya kepada tuan speaker kita pada hari ini. Majlis akan bermula sebentar lagi. Harap maklum. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke program kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir ke program Bicara SLCP Siri 2, Graduan dan Alam Pekerjaan. Anda di sana segaknya amboi, dinda pula sopan gemalai. Izinkan saya perkenalkan diri. Si manis ini namanya Puteri. Terlebih dahulu, ingin saya ucapkan selamat datang kepada semua, terutamanya kepada tuan speaker kita pada hari ini, iaitu Tuan Syed Ahmad Fati, kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk berkongsi pengalaman dan pandangan tentang isu graduan serta alam pekerjaan. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama yang diberi Tuan Syed Ahmad Fati bin Syed Muhammad Khair, beliau merupakan anak kelahiran negeri Kedah Darul Aman. Beliau mempunyai kelulusan ijazah Advanced Diploma in Ship Operation and Management di Institute of Chartered Shipbroker ICS United Kingdom. Dan kini, beliau menjawat jawatan sebagai Data Transformation Analysis 1 di IHS Markit dan juga merupakan pengarah urusan di Independent Insight. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Syed Ahmad Fati untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih. Sekejap saya cuba share. Okay. Okey, nampak dia punya slide? Nampak tak? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Universiti Utara Malaysia kerana menjemput saya pada pagi inilah untuk berkongsi sedikit pengalaman dalam kerjaya dan juga cabaran-cabaran lah dalam alam pekerjaan ini. Jadi terima kasih juga kepada pengurusi majlis Puteri tadi yang memperkenalkan saya. Cuma mungkin ada sedikit kesilapan sikit. Saya kelahiran Kuala Lumpur dan membesar di Kuala Lumpur dan bersekolah di Mad At-Tarbiyah Islamiah di Perlis. Dan mungkin untuk permulaan ni saya berkongsi sedikitlah pengalaman peribadi saya, bagaimana saya belajar, kemudian masuk ke alam pekerjaan. Kemudian saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman temuduga lah. Sebab saya rasa penting juga kita bincangkan sedikit berkenaan dengan temuduga ni sebab dia merupakan pintu bagaimana daripada kita alam pengajian kita nak masuk ke alam pekerjaan. Kemudian baru saya akan bincangkan berkenaan dengan persediaan untuk mencari pekerjaan, kemudian apa yang majikan mahu daripada graduan, dan kemudian akhir sekali mungkin cabaran-cabaran lah yang biasa akan kita tempuhi lah di alam pekerjaan ni. Baik, jadi saya selepas saya habis belajar di Perlis, saya mendapat beasiswa pengajian lah daripada MARA dan melanjutkan pengajian di St. Petersburg State Marine Technical University di Rusia. Jadi saya menyambung dalam bidang kejuruteraan marin, dan selepas saya habis tu, pada mulanya saya macam
indecisive lah, macam tak sure nak sambung belajar ke, nak kerja ke. Kemudian saya fikir-fikir, saya rasa tak bersedia lagi lah nak kerja. Jadi saya sambung pasal siswaza. Tapi waktu belajar tu ada beberapa masalah. Saya sambung di Johor. Kemudian saya berkahwin dan kemudian saya mula bekerja lah. Tapi saya tak berjaya menghabiskan pengajian pasca siswaza saya. Mungkin selepas ni saya nak cuba sambung semula. Jadi pekerjaan pertama saya adalah di sebuah syarikat yang taklah terlalu besar. Dia syarikat yang kecil, tapi dia syarikat multinational juga. Dia syarikat sebab dia syarikat import export. Jadi dia ada banyak pejabat-pejabat kecil lah di port-port utama yang dia operate lah. Dan dia punya pangkalan dia dekat Navi Mumbai, India. So syarikat ni dia mempunyai banyak pejabat lah, antaranya yang trading port yang utama lah. Sebab saya dalam bidang kejuruteraan marine, jadi saya masuk juga dalam logistik lah. Tapi tak directly engineering, cuma ada kena-mengena dengan bahagian maritim lah. Dan dia ada pejabat di Singapura dan di Dubai, di mana major trading port lah yang dia operate. Dan syarikat ni dia menguruskan kontainer lah, dia menguruskan kontainer. Kalau dalam industri dia panggil apa? NVOCC ataupun Non-Vessel Operating Container Carrier. Jadi ini pengalaman bekerja saya lah. Waktu mula-mula bekerja tu dekat pejabat kami di Port Klang tu cuma ada empat senior dan waktu tu masuk bekerja 3 orang junior lah. Seorang tu dia berhenti bila dapat gaji pertama. Yang seorang lagi tu dia ada problem sikit, kemudian tengah-tengah pun dia berhenti dan tinggal saya lah sampai 6 bulan. Tapi lepas tu sebab dia syarikat kecil, jadi dia restricted sikit lah. Maksudnya kita kena buat banyak kerja dan gaji dia tak adalah begitu kompetitif. Jadi waktu saya tak kisah sangat pasal gaji tu lah, sebab waktu mula-mula bekerja ni kita lebih kepada nak pengalaman kan. Tapi waktu tu saya dah mula berkahwin, jadi waktu tu nak dapat anak pertama kan. Jadi macam saya rasa saya nak bersama isteri lah untuk menyambut anak pertama tu. Tapi susah nak dapat cuti. Waktu tu saya bekerja di Port Klang dan isteri di Sungai Petani Kedah lah. Dan saya ambil keputusan saya berhenti kerja dan saya pindah ke Sungai Petani lah. Dan waktu tu memang saya tak ada plan lah. Tak ada plan apa-apa. Memang plan saya memang nak bersama keluarga sajalah. Jadi tapi lepas dah dapat anak, dah stable kembali, saya mula cari kerja balik. Waktu tu saya dapat temu duga lah di sebuah syarikat di Penang. Syarikat tu nama dia masih lagi IHS. IHS ni kalau ikut sejarah dia mula dengan penerbitan. So IHS tu maksud dia Information Handling Services. Tapi lepas tu dia dah membesar. Dia bukan sekadar publishing company, dia lebih pada data handling company lah. Banyak pelbagai jenis data. Dulu data ketenteraan ada, data ekonomi, data maritim. Jadi saya masuk dalam data maritim. Jadi waktu tu itulah maksudnya pekerjaan kedua saya dan sampai hari inilah dah lebih kurang 5 tahun saya sebagai data analyst di IHS lah. Kemudian IHS ni dia ada merger pertengahan career saya tu, dia merger dengan sebuah syarikat financial services, nama dia Markit. So dia jadi IHS Markit. Tapi sekarang ni dia dalam proses acquisition oleh company baru, S&P Global. So lepas ni mungkin tukar nama lagi lah, daripada IHS jadi IHS Markit. Sekarang ni nak dibeli oleh S&P Global. Jadi selepas ni mungkin nama syarikat tu akan jadi S&P Global lah. Jadi memang waktu permulaan karier tu memang gaji tu memang cukup makan je lah. Bekerja di Port Klang, saya duduk di Gombak, ulang-alik, tolak tambang, tol, jauh agak nak lalu NKVE semua. Tolak-tolak jadi 300 lah bulan-bulan. Tapi lepas pekerjaan kedua tu alhamdulillah okey sikit lah. Saya duduk di Sungai Petani, ulang-alik. Dulu naik bas dan naik feri. Sekarang feri pun dah tak ada dah. Jadi
sekarang ni memang bekerja daripada rumah lah. Sebab saya lebih kepada pengurusan data. Jadi bolehlah bekerja di rumah. Cuma kena ada internet yang stable. Boleh connect melalui VPN lah. Jadi alhamdulillah lepas saya tukar kerja tu, pada mulanya saya bekerja dalam EMEA. Kalau dalam corporate ni dia ada beberapa timeline lah. Kalau APAC, dia ada beberapa shift. Kalau APAC tu maksudnya Asia Pacific punya shift. Maksudnya kita kerja normal office hour lah. Daripada 7 sampai 5 ataupun 8 sampai 5 macam tu lah. Kemudian ada EMEA shift. EMEA ni Eastern, Middle East dan Afrika sikit lah. So dia lebih kepada bermula sampai pukul 4 sampai pukul 2 pagi macam tu lah. Kemudian dia ada US shift. Waktu mula-mula saya masuk kerja tu, saya kerja dalam EMEA shift lah. So memang kerja sampai malam lah. Sampai malam. Kemudian selepas beberapa lama baru saya dapat tukar kepada shift APAC lah, Asia Pacific punya shift. Dan sekarang ni kerja dalam Asia Pacific punya shift lah. Jadi standard syarikat pada waktu tu lah, pada waktu saya masuk bekerja tu probation. Maksudnya probation ni bila kita masuk bekerja tu kita tak terus diterima sebagai pekerja tetap. Tapi dia ada jangka masa probation lah, ataupun dia nak tengok kan macam mana kita bekerja ni, biasanya dalam 6 bulan. Tapi selepas 5 bulan tu saya diterima sebagai pekerja tetap lah. Dan iShares ni mulanya dia punya pangkalan dia dekat Inglewood, USA. Tapi lepas dia merger dengan market tu, dia tukar kepada London. Kemudian sekarang ni mungkin dia tukar ke US balik lepas ni kan. Jadi alhamdulillah lepas saya tukar pekerjaan tu, sebab tinggal di Sungai Petani ni dia punya kos kehidupan dia tak sama lah macam tinggal di Kuala Lumpur. Jadi banyak boleh jimat, dan juga gaji, dari segi gaji pun dia lebih kompetitif lah. 2 kali ganda lebih banyak daripada gaji yang pertama saya terima tu lah. Jadi saya nak berkongsi sedikit lah pengalaman temu duga kan. Terutamanya bila kita mula-mula ni, kadang-kadang kita takut sikit lah nak temu duga ni kan. Jadi waktu first saya temu duga tu dekat syarikat di Port Klang tu, saya ditemu duga oleh CEO company tu lah. Dia seorang kapten kapal lah, dia memiliki company tu, nama dia Kapten Rat daripada India. So dia datang daripada India, dia akan interview calon-calon lah. Antara soalan yang saya ingat adalah dia ada bagi trick question lah. Dia tanya 99 darab 8 berapa? Saya mau fikir 99 darab 8 lebih susah soalan ni kan. Macam mana kan? Dia fikir tak dapat jawab. Itu antara soalan yang saya tak dapat jawab sebab saya ingat lah. Sebenarnya dia trick question lah. Jawapan dia sebenarnya, cara nak fikir dia adalah 100 darab 8, 800. Tapi sebab 99 tu dia kurang 8 kali. Jadi tolak 8 lah. Jadi jawapan dia 792. Maksudnya 100 darab 8 dulu, baru tolak 8. Jadi 792. Itu teknik dia fikir lah. Maksudnya itu antara soalan yang saya dapat lah. Maksudnya dia tak tanya sangat pasal dulu belajar apa kan, waktu dekat Rusia dulu, engineering, spare part engine ke, dia tak tanya sangat kan. Sebab waktu tu dia adalah syarikat logistik, dia nak orang yang ada mathematical skill dan boleh berfikir secara logik lah. Jadi pekerjaan ni dia lebih kepada apa yang dia demand waktu tu. Itu yang dia akan tengok lah. Tak semestinya apa yang kita belajar. Dan memang dia tak tengok sangat pun sijil-sijil ni lah. Dia cuma tengok sekali lalu je, lepas tu dia bagi, so simpan dalam file. Waktu saya interview kedua, yang interview saya tu seorang pengurus muda lah. Nama dia Ken. Dan dia memang waktu tu, sebab Ken ni waktu dia dalam company kami tu, dia pun sebelum tu dia merupakan orang yang dalam industri logistik. So jadi macam banyak agaklah kami sembang benda yang sama kan. Cuma saya waktu interview tu, antara perkara yang saya ingat adalah macam mana interview tu, daripada kami berbincang bab-bab pekerjaan ni, boleh berbincang bab-bab Stephen Hawking punya buku A Brief History of Time. Bagaimana dalam buku tu, maksudnya bila kita nak sebab company saya ni di bahagian data, jadi bila mana kita nak verify satu data tu, kita kena ada logical proof lah, ataupun kita kena ada sumber lah. Jadi bagaimana dalam
interview tu boleh bertukar jadi sembang pasal buku lah. Bagaimana buku ni walaupun satu teori tu bila kita nak ketengahkan dia kena ada logical proof lah. Walaupun kita tak boleh nak buat eksperimen lah. Contohnya macam Stephen Hawking ni dia nak bincang pasal bagaimana dunia bermula. Macam mana kita nak buat eksperimen dunia start balik kan. Jadi dia memerlukan mathematical proof dan sebagainya itulah. Jadi bagi saya perlu juga bagaimana kita sebagai mahasiswa yang nak graduate ni kita kena banyakkan bacaan kita dalam buku-buku yang di luar bidang kita lah. Sebab buku-buku ni dia akan banyak membantu kita lah. Bukan sekadar dalam interview saja tapi dalam career development kita pun kita akan jumpa pelbagai jenis orang dan kalau kita mempunyai pembacaan yang luas kita boleh dia boleh membantu kita lah bagaimana nak okay, orang ni macam ni kita nak approach dia. Kalau macam dan kalau dalam pekerjaan pun nanti kita akan bertukar-tukar kan. Mula orang ni jadi pengurus kita, lepas tu orang ni jadi pengurus kita. Jadi setiap pengurus tu dia ada style-style juga yang berbeza. Jadi macam mana kita nak adapt diri kita dengan perbezaan pengurusan pun merupakan satu yang penting juga dan pembacaan juga merupakan salah satu cara lah bagaimana kita nak deal dengan pelbagai jenis orang lah. Dan saya kira antara buku yang saya baca lah yang saya rasa banyak membantu saya terutama dalam awal karier saya adalah buku berkenaan komunikasi lah. Salah satunya adalah buku ni lah, buku How to Talk to Anyone oleh Lee Lones. Ni saya kira kalau mungkin siapa yang boleh dapatkan, boleh cuba baca. Buku ni baguslah kalau nak sebelum kita nak pergi interview mana-mana kita cuba bacakan dalam tu sebab dia macam pelbagai teknik lah macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang kan. Dan apa yang kita kena buat sebelum kita pergi interview kan. Waktu kita berjumpa dengan orang tu macam mana. Jadi buku ni saya kira banyak membantu saya lah dalam awal karier saya. Baik, ada soalan ke? Tak ada ke soalan hujung nanti Okey. Baik, persediaan dalam mencari pekerjaan lah. Okay, sebenarnya sebelum kita graduate lagi, kita dah kena bersedia lah untuk mencari pekerjaan ni. Dan antara benda yang asas untuk kita mencari pekerjaan nanti, yang membantu kita untuk mencari pekerjaan ni adalah rangkaian hubungan lah. Maksudnya kita kena ada networking. Networking ni bukanlah maksudnya kita pakai kabel dan sebagainya. Sekarang orang kata, ni pakai kabel ni. Bukan, maksudnya networking ni kita ada hubungan dengan orang yang yang ada dalam industri supaya kita boleh tahu kan keadaan industri ni macam mana kan. Sebab dia penting keadaan industri ni. Sebab contohnya kalau kita masuk kerja, kita nak demand gaji, kita kena tahu keadaan industri macam mana. Industri tu tengah depress ke, dia tengah tengah untung ke, tengah rugi ke kan. Industri tu keadaan dia macam mana. Kalau kita tak tahu, mungkin kita research macam biasa je kat internet je, kita tak tahu sebenarnya dia tengah depress. So kita punya minta gaji tu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi sebab tu kita kena ada orang yang ada dalam industri lah kan, untuk bagi tahu kita sekarang ni macam mana keadaan dia kan. Jadi apabila kita belajar ataupun kita buat internship kan, kita ada practical training kan, pastikan kita ada hubungan yang baik lah dengan para pekerja, pihak pengurusan. Dan kalau boleh kita simpan lah maklumat dia kan, nombor telefon dia, email dia, supaya di masa hadapan nanti kita boleh gunakan dia sebagai referral kan. Contohnya kita pernah bekerja di company ABC, kita nak masuk company XYZ, kita katalah okey, kalau tuan perlukan referral kan untuk bagaimana saya bekerja dulu, untuk proof saya punya CV ni, tuan boleh contact pengurus saya sebelum ni, Encik sebagian sekian lah. Jadi sebelum bergraduasi juga kita ni digalakkan lah untuk mencari pengalaman temuduga lah. Terutamanya orang yang dah bekerja lah, orang mungkin senior kita yang dah grad, yang dah bekerja. Jadi sebelum kita temuduga tu, kita boleh contact senior-senior kita yang dah bekerja dan minta mereka pengalaman lah. Terutamanya jika senior tu dia bekerja di syarikat yang kita nak masuk kan. Jadi bagi saya yang itu penting lah. Bukannya kita buat research sendiri-sendiri saja. Dalam maksudnya self-isolation. Tak boleh, kita kena minta pengalaman mereka dan minta pandangan mereka.
Dan kalau boleh kita buat mock interview ataupun contoh interview dengan dia ataupun dengan kawan-kawan kita lah untuk kita lebih bersedia lah. Okey, untuk bersedia di alam pekerjaan ni juga kita kena mengenali diri kita lah. Jadi kita kena tanya kat diri kita, aku ni sesuai dengan kerja yang macam mana kan? Sebab ada orang yang dia boleh kerja dengan kerja yang stres. Dia lagi suka kan, bila lagi stres lagi suka. Kalau kerja yang tak stres ni dia rasa macam kerja ni tak mencabar kan. Tak aku tak boleh full my full potential, tak boleh ni kan. Dia kena lagi stres dia lagi. Jadi ada orang tak boleh kerja bawah stres. Kerja stres je, sudah lah kerja ni kan, tak mau kerja lain lah. Jadi kita kena kenali diri kita kan. Kita ni sesuai dengan pekerjaan yang macam mana dan apa yang kita nak kan. Sebab orang bekerja ni dia ada banyak benda yang dia nak. Ada orang yang nak duit kan. Kalau kita kerja sekadar nak cari duit, kita tak perlu nak specialize dalam mana-mana bidang. Kita boleh cari, tengok bidang mana yang paling bayar paling banyak. Jadi kita masuk bidang tu walaupun kita tak minat. Sebab kita nak duit kan, bukan kita nak kejar minat kita. Ada orang dia nak pengalaman, ada orang nak ilmu, ada orang nak kepuasan. Jadi depends apa yang kita nak cari kan dalam pekerjaan ni kan. Dan tak ada mana-mana yang salah lah kan. Kalau kita bekerja nak duit pun sebenarnya tak adalah salah kan. Sebab memang kita perlukan duit kan untuk dalam kehidupan kita ni lah kan. Jadi mungkin kalau kita tak sure kan, kadang-kadang memang kita pun tak pasti apa aku nak kan dalam pekerjaan ni. Jadi mungkin kita boleh bertanyalah. Kalau di Universiti Utara Malaysia tu ada kaunselor bahagian career ni, mungkin boleh tanya kaunselor di universiti kan. Bincang dengan dia kan, bagaimana minat dia, bagaimana minat kita kan, apa kecenderungan kita, apa yang kita nak kan. Kita juga boleh bincang dengan kawan-kawan kan, senior, pensyarah dan juga keluarga kita. Tapi kalau kita dah cuba lah, dah research dah cuba tanya orang, tak tahu kan nak buat apa kan. Jadi kita boleh cuba dululah, follow the flow lah orang kata kan, kadang-kadang kan. Sebab memang waktu mula-mula ni kan, bila kita habis belajar ni, kita pun tak tahu kan sebenarnya kadang-kadang kita nak apa kan. Sebab kita tak nampak the whole view lagi. Kita tak nampak view secara keseluruhan lagi. Jadi kita pun tak tahu kita nak apa. Tapi bila kita dah masuk, kita dah tengok, kita dah nampak the whole view tu, mungkin dari situ baru kita nampak, sebenarnya ada bahagian ni yang aku sebelum ni tak tahu. Dan aku rasa aku minat. Jadi lepas tu baru kita tahu. Dan career ni kita boleh ubah. Jangan bimbang lah. Tak semestinya kalau kita masuk satu pekerjaan tu, sampai mati kita akan kerja tu je. Tak. Kita boleh berubah-ubah lah. Dekat dalam dunia hari ni, perubahan ni sesuatu yang biasa lah. Jadi tak pelik kalau seorang ni dia dalam industri perkapalan, esok dia ada dalam industri aeronautik sebagainya. Jadi itu merupakan satu biasa. Dan banyak tak kawan-kawan saya pun memang daripada aeronautik, dia masuk dalam oil and gas, ataupun dalam oil and gas dia pergi bahagian pengurusan. Jadi perubahan dalam career ni dia merupakan satu yang biasa lah. Jadi kalau memang tak sure, dah bincang dah dengan kaunselor, dah bincang dengan dekan, dah bincang semua, dengan Night Chancellor pun dah bincang semua. Tak boleh tak tahu nak pergi mana kan. Jadi jangan risaulah, boleh cuba dulu, kemudian nanti baru kita akan temui apa yang kita nak. Tapi mungkin kalau kita nak jimat masa kan, tak nak lompat-lompat syarikat, kita nak stable satu kerja je, mungkin kita boleh cuba betul-betul lah kenali diri dan masuk pekerjaan yang memang betul-betul fit dengan kita daripada mula. Okey, dalam bekerja ni juga kita kena tentukan sempadan peribadi kita kan. Sebab ada pekerjaan yang dia demanding. Maksudnya macam saya cakap tadi, waktu mula-mula saya kerja tu, saya kerja bahagian dalam shift EMEA ataupun Middle East punya shift. Jadi memang kena kerja start daripada petang sampai awal pagi. Jadi kena tengok juga dengan keadaan semasa kita waktu tu lah. Kalau kita mungkin dah baru memulakan keluarga, ada anak kecil kan, mungkin kita tak sesuai dengan pekerjaan yang perlukan kita travel banyak kan. Jadi tapi kalau kita masih solo lagi, masih gairah, masih muda lagi, masih membara lagi semangat kita kan. Jadi saya sarankan tak perlulah kita letak sempadan yang terlalu sempit kan. Kita boleh letak sempadan yang lebih luas lah. Terima cabaran-cabaran pekerjaan kan. Sebab antara benda yang penting waktu awal career ni adalah kita nak belajar kan. Kalau kita letak banyak sangat sempadan, kita tak boleh nak belajar kan.
Orang suruh buat ni tak nak, orang suruh buat ni tak nak, orang suruh buat ni tak nak. Jadi susah. Jadi mula-mula ni kita kena letak sempadan yang besar kan. Supaya kita boleh belajar banyak benda. Kemudian bila kita dah tahu nanti, oh bahagian ni aku minat bahagian ni. So macam kita baru nak fokus ataupun kita nak specialize, baru kita boleh kecilkan kita punya sempadan kan. Jadi di usia muda ni, cadangan saya lah, dia merupakan cadangan yang kita masih lagi nak meneroka. Kita belum lagi nak jadi spesifik ataupun spesialis dalam satu bidang pekerjaan. Jadi mungkin boleh kita luaskan kita punya sempadan tu dan kita cuba teroka kan. Mana bidang yang betul-betul kita nak. Kemudian kalau kita dah rasa confident, kita rasa memang ini bidang yang kita nak, baru kita specialize dan kita kecilkan sempadan kita tu lah. Dia biasa syarikat yang kecil-kecil, kalau kita masuk mula-mula syarikat yang kecil-kecil ni, dia sempadan dia luas. Maksudnya kita lah yang kena pergi putus state, kita lah kena pergi call pelanggan. Kalau pelanggan tak bayar, kita kena pergi call dia, kita kena pergi office dia minta duit dan sebagainya kan. Dan kita lah kadang-kadang kalau dia bagi cash, kita lah kena masukkan. Jadi memang kalau syarikat kecil ni kadang-kadang kita kena buat banyak benda lah. Tapi bagus dia kita belajar banyak benda. Tapi kalau syarikat yang besar ni dia memang spesialis, memang kita buat satu bahagian kecil je kan. Macam dalam kilang yang besar kan, ada orang tu dia mulakan dia screw je, screw. Maksudnya dia memang dah specialize satu je. Dia tugas dia adalah screw je. Screw. Jadi kalau mungkin kalau orang yang dia buat dia punya syarikat sendiri, syarikat pertukangan sendiri, dia lah kena beli kayu, dia lah kena gosok kayu tu bagi licin, dia lah kena cat kayu tu. Jadi semua dia kena buat. Tapi kalau dalam kilang yang besar, kita specialize. Jadi dalam kalau ada rezeki masuk company yang besar daripada awal, boleh bagus lah. Tapi kalau nak bermula dengan company kecil, nak belajar banyak benda, memang boleh belajar banyak benda dalam company yang kecil lah. Okey, untuk bersedia juga awal juga kita kena buat kajian lah. Terutamanya pada syarikat yang kita nak tu. Kan? Kalau kita hari ni lagi senang lah, sebab hari ni kalau siapa pernah dekat internet tu ada portal nama LinkedIn kan. LinkedIn tu maksudnya kita boleh create profile kita, profile profesional kita, dan kita boleh tengok profile syarikat lain kan. Siapa dia punya pegawai, kita boleh tengok lah. Siapa dia punya HR, kita boleh tanya HR dia kan, ada peluang ke tak nak internship. Kalau sebelum ni susah kan. Kita nak cari email HR company, contohlah company A. Kita pun pergi tengok website dia. Tak ada apa-apa pun. Website dia ada gambar. Lepas tu ini syarikat kami, macam tu je. Jadi kita tak boleh nak approach dia punya HR ataupun dia punya hiring manager. Tapi sekarang ni dah senang lah. Kita ada LinkedIn kan. Kita boleh pergi, kita boleh tengok profil syarikat dia, tengok siapa dia punya HR manager, siapa dia punya talent acquisition. Kita boleh tanya mereka kan. Tanya ada ke tak peluang internship kan. Dan jangan takut lah kalau macam mungkin peluang internship ni kadang-kadang dia ada jenis, ada syarikat yang bayar lah. Kadang-kadang internship dia berbayar, ada juga internship yang tak berbayar kan. Tapi kalau kita memang minat dengan syarikat tu, dan kita minat dengan bidang tu, mungkin kalau internship tak berbayar pun, bagi saya kena cubalah. Kita mungkin kena buat dua kerja lah. Satu memang kita kerja untuk sara hidup kita, satu lagi kita kerja untuk cari pengalaman kan. Dan sebenarnya benda ni banyak orang buat kan. Saya pun awal-awal dulu ada juga kan, bekerja dan sambil yang sama bekerja dengan kerja lain jugalah, sebab nak cari pengalaman kan. Dan bila majikan dia tengok, oh bagus kan budak ni kan, dia proaktif kan. Walaupun tak bergaji, dia tetap nak masuk untuk mencari ilmu kan. Jadi pengalaman-pengalaman ni dia sebenarnya penting kan. Dia boleh jadi kita punya personal branding kan. Dan kita boleh letak dalam resume nanti kita punya pekerjaan tu, walaupun dia tak bergaji, sebab dalam resume kita tak payah letak kan gaji kita berapa kan. Jadi kita boleh letak tu as kita punya pengalaman lah. Jadi ini mungkin bagi orang yang tak nak melompat-lompat kerja lah kan. Kalau kita nak duduk dalam satu syarikat tu, mungkin daripada umur kita 20 sampai umur 50 kita nak duduk syarikat sama tak nak keluar. Jadi mungkin kita kena pastikan lah yang syarikat tu dia mempunyai nilai-nilai yang sama seperti mana kita lah. Sebab setiap syarikat ni dia ada falsafah dia yang berbeza, dia ada nilai-nilai yang berbeza kan.
kan. Syarikat ni dia macam orang juga kan. Dia ada budaya dia tersendiri kan. Dalam syarikat tu dia ada budaya dia sendiri kan. Dan dia punya gaji, tangga gaji, package manfaat dia pun berbeza-beza antara syarikat-syarikat ni kan. Jadi kita kena buat kajian lah bahawa syarikat ni adakah dia sesuai dari sudut nilai dia kan. Bagaimana nilai-nilai dalam pekerjaan dia kan. Apa yang dia buat, apa yang syarikat ni tak nak buat kan. Mungkin ada benda yang syarikat tu buat tapi tak sesuai dengan nilai kita kan. Contohnya mungkin kalau kita sebagai orang Islam kan, mungkin syarikat tu ada labur dalam bahagian perjudian dan sebagainya, mungkin tak sesuai dengan nilai kita, jadi mungkin kita tak nak terlibat. Jadi kita kena tengok lah kan, ada nilai yang sesuai, ada yang tak sesuai dengan kehendak kita kan. Jadi begitu juga dengan manfaat kan. Ada syarikat yang dia bayar lebih daripada tangga gaji yang ada dekat market, supaya dia pun malas kan, sebab nak tukar-tukar orang ni dia bukan senang. Bila nak masuk nak kena buat login baru, password baru lah, nak kena bagi desktop baru, jadi benda tu renyah lah. Jadi ada syarikat yang dia tak suka buat benda-benda ni kan. Dia nak orang masuk, stay je kat situ sampai 10-20 tahun. Jadi dia akan bayar biasanya lebih sikit daripada tangga gaji pasaran, supaya orang tak keluar masuk. Jadi kita kena carilah. Ada syarikat yang macam tu, ada syarikat yang memang polisi dia hire and fire. Memang dia masuk, dia ambil grad, lepas 6 bulan dia buang semua, dia ambil yang grad baru. Ada juga syarikat yang tu. Sebab dia nak bayar gaji yang murah. Dalam masa yang sama, kerja yang kena buat tu tak perlukan benda yang specialized punya orang lah. Jadi maksudnya orang yang graduate biasa pun boleh buat. Jadi polisi dia memang hire, so dia fire. Hire and fire. Ada juga syarikat yang macam tu kan. Jadi kita kena tengok lah jenis-jenis syarikat ni, adakah dia sesuai dengan kita kan. Tapi kalau sebenarnya perubahan ni satu benda yang baik. Saya ada kawan yang dia memang setiap 2 tahun dia memang akan tukar syarikat lah. Hari ni dengan syarikat ni, jumpa balik 2 tahun lagi, dah suruh syarikat lain lah, jumpa lagi, syarikat lain lah. Setiap kali jumpa dah syarikat lain lah. Tapi maksudnya dia punya progression dia laju lah. Setiap kali ada peluang yang dia rasa lagi bagus, dia lompat. Jadi melompat-lompat ni tak semestinya satu benda yang negatif. Dia boleh jadi benda yang positif juga lah. Depends on apa yang kita nak lah. Tapi yang kawan saya yang lompat-lompat tu, dia memang tak berkahwin, dia tak ada apa-apa komitmen lah. Jadi dia nak lompat mana-mana ikut suka hati dia lah. Sebab dia tak ada komitmen, dia tak rooted kat mana-mana. Jadi kalau kita dah rooted kat somewhere ni, mungkin kita susah sikit nak lompat kan. Nak dah masuk tadika, nak dah sekolah dan sebagainya, nak tukar tadika dekat contoh kita kerja dekat KL, nak tukar anak tadika dekat Sarawak pula, nak cari rumah. Jadi benda tu susah. Tapi kalau tak kahwin lagi, tak ada apa-apa ni, boleh lompat suka hati je kan. Esok nak pergi Kanada, esok nak kerja kat Thailand, ikut suka hati dia lah. Jadi depends on apa yang kita nak lah. Ini macam saya kata tadi lah, walaupun kita dah buat kajian, tapi biasanya kajian kita tu dalam surface level lah. Kita tak boleh penetrate dalam syarikat tu apa yang terjadi kan. Dalam industri tu apa yang terjadi. Kalau kita tak duduk dalam tu. Sebab itulah kita kena ada sumber dalaman lah. Maksudnya orang yang boleh bantu kita lah, yang boleh tengok dari dalam kan. Kalau kita ada senior yang memang dah kerja dalam syarikat tu kan, ataupun kita mungkin ada saudara mara yang memang dalam industri, dia boleh bagi tahu kita lah. Sebab dia ada real time knowledge apa yang terjadi dalam industri tu. Adakah industri tu tengah berada dalam depresi ke kan, ataupun adakah industri waktu tu tengah memang growing. Kalau growing ni biasa dia akan hiring lah. Industri yang tengah growing ni biasa dia akan hiring. Dia akan hire banyak-banyak. Jadi kita boleh tahu lah. Kalau orang yang dalam industri ni, kalau dia tahu, sekarang industri tengah growing, so memang dia akan hire banyak orang. Jadi kadang-kadang kita dekat luar ni kita tak nampak kan. Kita pun surat khabar pun sekarang orang tak baca dah surat khabar kan. Jadi kita tak tahu lah apa yang terjadi kan dekat dalam industri. Kalau dulu mungkin kalau kat bahagian surat khabar tu, kat bahagian belakang sikit ada bahagian ekonomi. Kita boleh baca kat ekonomi sekarang industri apa tengah naik, industri apa tengah turun. Sekarang surat khabar pun dah tak ada kan. Semua baca kat Facebook je. Jadi Facebook tu ikut juga lah. Kita like page apa kan. Kalau like page Amran Fan, jadi baca apa yang Amran Fan tulis je lah. Jadi depends juga kan apa yang kita nak. Sebab tu kita punya kajian ni kadang-kadang kita tak deep into industry level lah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita perlukan
orang dalam juga untuk tahu kan apa keadaan syarikat, keadaan industri supaya kita boleh buat pilihan yang betul lah. Saya pernah dalam LinkedIn ni ada seorang junior lah, tapi saya tak kenal dia. Dan dia pun bukan daripada universiti saya lah. Tapi dia kata dia minat dalam bidang maritim. Dia pun contact message dekat LinkedIn. Dan saya bagi nombor dia dan kami berbincang banyak tak soalan-soalan yang saya rasa bagus yang dia tanya berkenaan dengan industri, berkenaan dengan syarikat dan apa yang berlaku, bagaimana pandangan saya. Maksudnya baguslah dia, maksudnya dia berani kan, kita berani bertanya kan. Kalau kita tak tahu kita berani bertanya walaupun dia tak kenal saya pun. Saya pun tak kenal dia. Jadi maksudnya dalam dunia sekarang ni kita jangan takut untuk bertanya lah. Walaupun orang tu kita tak kenal. Tapi kalau orang tu tak reply mesej kita, jangan sedih lah kan. Sedih lah. 2 hari duduk dalam selimut dia tak keluar kan. Maksudnya itu cabaran lah. Ada orang dia prefer tak nak bersembang dengan orang yang tak kenal. Ada orang yang dia open minded, dia tak kisah nak sharing dengan junior-junior dia. Tapi bagi saya macam jangan malu lah. Kalau kita tak tahu, kalau kita rasa orang ni boleh tolong kita, kita try approach dia, dapatkan nombor dia kan, minta. Tapi kena profesional lah. Kena profesional dan sopan lah dalam kita nak meminta tu. Baru-baru ni saya ada hadiri sebuah webinar bersama dengan seorang jurulatih. Nama dia Rebecca Allen daripada Australia. Dia memang career coaching ni orang lah. Dan dia ceritakan bagaimana untuk career progression ni kita kena pandai positioning ataupun kita kena pandai letakkan diri kita ni dalam posisi yang majikan ataupun pengurusan tu boleh nampak kita kan. Jadi kita kena create something yang boleh letakkan kita ni stand out from the crowd lah. Maksudnya banyak-banyak orang ni, orang boleh nampak kita. Contoh macam kita pergi supermarket kan. Kita pergi bahagian susu kan. Kita tengok semua susu, belah kanan, belah kiri susu. Tapi semua susu ni dia punya packaging dia warna biru kan. Semua warna biru je packaging. Tapi tiba-tiba ada satu warna pink. Jadi kita pun, Chris, kenapa yang ni warna pink kan? Kita pun ambil warna pink. Jadi maksudnya dalam banyak-banyak graduan yang minta kerja tu nanti kita kena create something yang ada dalam resume kita ni yang orang lain tak ada. Contohnya saya pernah pergi Planet Mareh. Tak adalah macam tu kan. Maksudnya ada something lah yang berbeza lah daripada orang lain kan. Mungkin yang orang tak masukkan dalam resume yang kita masukkan. Tapi janganlah pula berlebihan kan. Planet Mareh tu macam lebih sangat dia tahu tipu ni budak ni kan. Jadi masukkan benda-benda yang mungkin orang lain tak ada, yang boleh membuatkan kita stand out daripada crowd lah. Jadi kita akan jadi calon yang unik lah. Tapi jangan berlebihan dan jangan pula terlalu unik kan. Ni budak ni terlalu unik kan. Unik sangat kan. Aku tak tahu nak uruskan macam mana bila masuk. Jadi jangan sampai macam tu kan. Janganlah buat orang takut. Tapi buatkan kita ni stand out lah. Create something yang buatkan kita ni stand out daripada crowd. Ini antara benda yang penting juga lah zaman sekarang ni kan. Zaman baru ni. Iaitu zaman media sosial kan. Jadi jangan fikir bahawa media sosial ni tak ada impact pada kerjaya kita kan. Banyak syarikat sebenarnya sekarang sebelum dia dia terima bekerja tu dia ada screening proses lah. Sometimes screening proses ni dia outsource kepada company luar. Contohnya memang ada company dekat India yang memang dia buat screening proses. Contohnya orang ni kata dia ada degree, company ni dia akan contact universiti tu, confirm dia ni ada degree ni. Dia kata dia kerja dengan company ni, syarikat ni dia memang akan screening, dia akan contact someone daripada syarikat tu untuk confirm memang dia ni pernah bekerja kat sini. Jadi sekarang ni bukan setakat kita punya resume ataupun syarikat degree kita yang dia akan screen. Tapi social media dia kita pun dia akan screen. Jadi kalau boleh terutamanya kalau social media dia kita letak nama kita sendiri kan. Jadi kita kena pastikanlah apa-apa yang kita tulis kat social media tu tak merosakkan reputasi profesional kita. Dan kalau macam sayang kan, aku tulis benda ni nampak macam mengarut tapi aku suka dengan benda ni kan, tak nak delete kan. Jadi tukar jadi private kan. Maksudnya kita je boleh tengok kan. Sebab kita punya social media ni juga dia adalah sebahagian daripada kita punya rekod bersih di alam maya lah. Dan dia sebahagian daripada kita punya professional brand lah. Dan jadi branding ni dia bukan sekadar
diri kita kan. Cara kita berkomunikasi, cara kita berpakaian, cara kita bersosial di media sosial pun adalah sebahagian daripada kita punya personal branding lah. Dan kalau kita tengok hari ni banyak syarikat yang dia tak lagi rooted dekat mana-mana negara lah. Banyak syarikat sekarang ni dia dah international companies. Dia pun tak tahu dia punya uh, apa dia punya national root dia kat mana. Sebab setiap negara dia punya office. Dan kalau baca buku kadang-kadang certain company tu dia dah tak root in nationality lah, tapi dia rooted in the profit lah. Jadi dekat mana yang boleh bagi dia banyak profit, dekat situlah dia punya tempat yang dia akan beroperasi dengan lebih meriah. Jadi memang dunia sekarang ni tak ada sempadan lah. Jadi kalau kita nak masuk ke dalam syarikat-syarikat yang multinational, kita kena berminda global lah. Walaupun kita ni tinggal kat kampung kan. Aku ni tinggal kat kampung Ceruk Tok Kun kan. Tapi kita boleh berminda global kan. Contohnya macam saya sendiri lah. Saya ni duduk kat kampung lah. Kampung kat Sungai Tani kan. Walaupun syarikat multinational pangkalan di UK dan sebagainya. Tapi kita kena berminda global lah. Jadi kalau ada peluang waktu belajar kan, kadang-kadang certain university dia ada global outreach program kan. Dia panggil GOP ataupun lawatan sampai belajar ke mana-mana lah kan, ke Jerman ke Korea ke mana, ke Afghanistan jadi maksudnya kita kena cubalah, kalau ada peluang tu kita kena pergi kan. Bila kita pergi keluar ni kita boleh melihat kan bagaimana orang lain hidup kan, bagaimana budaya lain kan, cara orang lain hidup kan, bagaimana contohnya kalau kita pergi satu bandar tu kita boleh tengok berbeza dengan bandar kita kan. Dia punya dari segi dia punya transport system, dia punya susun atur bandar. Jadi bila kita keluar ke negara lain ni, dia sebenarnya membantu kita lah untuk berpindah global lah. Dan dalam masa yang sama juga itu dari segi luaran lah apa yang kita nampak kan. Dari segi pemikiran pun kena global lah. Maksudnya kita kena cuba baca buku-buku yang international lah. Buku-buku international supaya kita nampak dunia ni bukan sekadar apa yang ada kat kampung kita je. Ada kambing sikit, ada pokok durian, tak, tapi kita nampak lebih luas lagi lah kan. Bagaimana interaksi antara negara kan, bagaimana international trading, bagaimana international banking kan, nak transfer duit pergi luar negara ni macam mana kan, kena lalu apa proses dia. Jadi semua benda ni dia penting lah untuk kita masuk ke dalam syarikat yang multinational lah, yang global kan, yang beroperasi dia adalah operasi global. Jadi kalau, tapi tak semestinya kita kena pindah pergi sana kan. Kita boleh juga duduk kat kampung kita, tapi dalam masa yang sama minda kita tu minda global. Jadi ini sangat membantulah, terutamanya di masa hadapan lah. Kita tak tahu kan kat depan ni macam mana, kita kena sentiasa bersedia lah. Tapi mungkin sekarang ni tak sesuai lagi lah nak pergi travel kan. Mungkin selepas pandemik ni habis, mungkin kita boleh travel balik lah. Dan kalau kita ada masa cuti kan, masa cuti ni sangat penting lah bagi saya kan, untuk menggunakan dia sebaik-baiknya lah kan. Kita kena cuba volunteering ataupun cari pengalaman kerja. Saya ada kawan dulu, kawan yang sama kan, yang lompat-lompat kerja tu. Kalau waktu kami cuti dulu, orang lain biasanya akan cuti, dia akan pergi jalan-jalan dengan kawan kan. Dia tak, dia cuti dia memang pergi bekerja. Dia cuti dia pergi bekerja, maksudnya dia memang daripada awal lagi dia dah memang strategize lah, dia ni nak apa dalam hidup dia ni kan. Dia memang daripada awal lagi cuti tu dia tak guna untuk cuti lah, dia akan kerja. Dan kerja ni dia bukanlah saya nak kata kerja dekat McDonald ke KFC tu tak bagus, tak. Tapi dia cuba cari kerja yang dia nak masuk. Dia maksudnya dia cuba kerja yang relevan lah dengan dia punya dengan dia punya bidang yang dia nak masuk. Jadi contohnya waktu zaman kami dululah, yang paling biasanya orang kata yang paling rewarding sekali adalah dalam industri minyak dan gas kan, oil and gas. Jadi memang dia fokus lah dalam bidang tu. Dia akan cari dia kerja kat terminal dan sebagainya kan. Walaupun kerja-kerja biasa je, tapi dia tahu dia nak masuk dalam bidang tu dan dia cari pengalaman yang relevan lah dengan pekerjaan yang dia nak cari tu. Jadi jangan, kalau boleh mungkinlah mungkin kita ada 4 semester kan, mungkinlah 2 semester
kita gunakan untuk kita balik kampung, jumpa nenek dan sebagainya. Tapi 2 semester lagi tu kita cubalah untuk cari pengalaman volunteering dan pengalaman bekerja. Sebab pengalaman volunteering ni pun penting juga, sebab bila kita volunteer ni kita kena kerja dengan orang kan. Kita kena kerja dengan orang, nak cakap dengan orang, kena bincang dengan orang nak buat kerja macam mana nak urus duit bersama, macam mana nak dokumentasikan kita punya program. Jadi semua benda tu dia penting kan. Dia merupakan satu kemahiran yang kita tak boleh belajar dengan kita membaca. Dia kena belajar dengan learning by doing lah. Maksudnya kita kena buat kan? Baru kita boleh belajar. Jadi akhir sekali adalah komunikasi lah. Komunikasi ni penting lah, terutamanya bila sebab tu temu duga tu memang sebenarnya ujian komunikasi lah. Ujian pertama yang kita nak masuk dalam pekerjaan ni, temu duga tu adalah komunikasi lah. Sebab 80% apa yang kita buat dekat pekerjaan ni kena berkomunikasi lah. Bila manager tanya kerja dah siap belum, macam mana kita nak communicate, tak siap lagi. Macam mana kita nak communicate, saya dah 50% siap. Jadi kena ada teknik lah macam mana kita nak komunikasi ni yang berkesan lah kan. Dan kalau boleh dalam waktu kita belajar tu kita kena cari peluang untuk bercakap di khalayak umum kan. Sebab bersembang dengan member sambil makan nasi campur dekat kantin ni berbeza dengan kita present some ideas to others kan. Jadi bila kita present dalam professional setting ataupun dalam formal setting tu, dia adalah cara komunikasi yang berbeza dengan dialog kita dengan kawan-kawan. Jadi benda tu penting bagi saya lah. Kalau ada peluang untuk buat presentation, pidato, debat, kita kena sentiasa cari peluang tu. Jangan hanya tunggu final year project ni presentation nanti aku present lah. Tak kan. Sebenarnya satu presentation tu tak cukup untuk develop diri kita kan. Komunikasi punya skill ni penting lah. Sebab nanti bila kita masuk bekerja kan, kita duduk dalam meeting. Kadang-kadang kalau meeting dengan sekarang ni kan, online ni kita meeting dengan bukan orang Malaysia je kan, meeting dengan orang mana-mana, orang Korea lah, orang Jepun. Jadi memang tiba-tiba kita kena cakap dalam bahasa Inggeris kan. Jadi benda tu tak boleh tiba-tiba kita pandai cakap bahasa Inggeris, tak kan. Maksudnya kita kena berlatih benda tu kan. Kita kena berlatih melalui praktikal lah. Dia bukannya kita tak apa aku baca buku pasal ni, how to present, tak kan. Kita tak boleh baca buku how to present tiba-tiba pandai present, tak kan. Maksudnya kita kena berlatih lah. Kalau ada dalam universiti kita tu peluang-peluang untuk kita presentation, kita pidato atau kita bercakap depan orang tu, kita kena pergi kan. Kalau tak ada peluang tu, kita kena create peluang tu kan. Mungkin create event, speaker dia aku. Aku lah speaker event ni. Jadi maksudnya kita kena belajar lah cara-cara untuk speaking depan orang ni. Sebab dalam pekerjaan nanti benda ni penting lah. Terutamanya kalau syarikat tu syarikat korporat lah. Syarikat korporat ni dia banyak meeting dia, presentation dia kan. Dalam meeting pun kita tak boleh senyap dia kan. Kita kena bagi feedback kan. Jadi semua benda tu adalah communication kan. Kalau kita tak berlatih, kita mungkin tak berjaya lah kan. Jadi bukanlah tak berjaya tu maksudnya gagal selama-lamanya. Mungkin kita tak berjaya waktu tu, tapi kita belajar. Kita boleh belajar daripada kegagalan pada waktu kerja nanti. Tapi lagi baik kalau kita belajar sekarang lah, daripada kita belajar waktu kita gagal nanti lah. Baik, mungkin sekarang kita masuk sikit apa yang majikan mahu daripada graduan. Jadi dalam komunikasi juga tadi, yang mana majikan pun dia akan tengok lah, budak ni boleh cakap ke tak kan. Ini cakap pun tak boleh ni, macam mana ni kan. Nak kerja ni nak kena jumpa customer kan, present produk, tapi cakap pun tak pandai, macam mana. Jadi sebab tu kita kena pandai communication. Dan communication ni bukan sekadar cakap je kan. Kita punya body language pun kena ada sekali lah. Sebab body language ni dia penting. Dia tengok orang ni dia macam kita boleh tengok orang tu dia selesa ke dia tak selesa dia tengah bercakap. Kalau dia duduk senyap terketar-ketar, memang dia boleh bercakap, tapi dia nampak dia tak selesa dia bercakap. Jadi communication ni dia bukan sekadar apa yang kita cakap, tapi apa yang kita project dari segi badan kita lah. Body language itu pun penting juga kan. Adakah dia bergerak-gerak ataupun dia duduk senyap, dia tengok mana, dia tengok headset dia ke. Jadi semua benda tu dia adalah sebahagian daripada communication lah. Dan kalau kita masuk dalam syarikat nanti, bukan sekadar kita kena cakap je, kita pun kena dengar kan. Mendengar tu juga adalah sebahagian daripada skill komunikasi kan.
Sebab tu kalau kita dekat universiti mungkin kemahiran mendengar ni memang penting kan, sebab hari-hari kita dengar pensyarah-pensyarah kan. Kita kena dengar kan. Jadi mungkin kita dengar tu kita dah wah aku dah pakar ni kan, dah juta-juta syarahan aku dengar tu kat Universiti Utara Malaysia tu. Tapi dalam masa yang sama bukan sekadar mendengar, tapi kita kena faham apa yang kita dengar dan bagi feedback apa yang kita dengar. Bila lecturer tanya, okey ada soalan tak? Oh tak ada, semua faham. Maksudnya bukan semua faham, semua tak nak bagi feedback. Maksudnya komunikasi ni dia adalah two way street. Kita kena dengar, kita faham apa yang kita dengar dan kita boleh bagi feedback apa yang kita dengar tu. Kalau mungkin apa yang feedback tu maksudnya kita faham apa yang kita dengar tu, kita boleh terangkan balik kan. Okey, aku faham ni, lecturer ni cakap apa, aku boleh terangkan balik. Ataupun kita tak faham tapi kita boleh bagi feedback dalam bentuk pertanyaan. Itu pun adalah feedback juga kan. Sama ada kita terangkan balik ataupun kita tanya soalan. Kedua-dua ni adalah komunikasi lah kan. Dia komunikasi ni bukan kita cakap je. Kita dengar, kita faham dan kita pun kena bagi feedback. Dia adalah two way process lah. Two way street. Ini kejujuran lah. Ini antara yang paling penting lah kan. Maknanya majikan dia memang mencari pekerjaan yang jujur. Jadi bukan dalam percintaan ya memerlukan kejujuran. Dalam pekerjaan pun mendambakan kejujuran lah. Jadi kalau boleh dalam CV kita tu jangan kita tambah benda-benda yang exaggerate lah. Sebab mungkin kita rasa macam tak apa ni kan, dia tak boleh detect kan. Tapi memang macam saya cakap tadi company dia akan ada screening punya proses lah. Kalau kita kata kita kerja kat something tu, dia akan ada kalau company yang besar lah, dia akan hire screening company untuk verify betul tak semua benda yang dia letak dalam CV tu. Tapi mungkin kita boleh tipu lah. Manusia ni kelemahan dia boleh ditipu kan. Jadi mungkin kita boleh tipu waktu resume tu. Tapi lepas kita masuk bekerja nanti, orang akan tengok kita lagi kan. Dan mungkin waktu tu baru terbongkar kan. Oh sebenarnya dia ni tak kerja pun kat sini. Jadi kalau dah tercalar kita punya kejujuran tu, jadi dia susah nak regain trust. Jadi memang penting untuk kita jujur lah dalam kita punya pengalaman ni. Sebenarnya dia boleh kita nak walaupun kerja kita tu biasa saja kan, untuk kita kerja stesen minyak je kan, tapi sebenarnya kita boleh olah dia dalam ayat-ayat ataupun dalam perkataan yang membuatkan kita ni nampak stand out kan, walaupun pengalaman kita tu biasa je. Sebab tu dia kena memerlukan kemahiran lah untuk communicate kan. Kalau walaupun pekerjaan tu kerja biasa je kan, tapi kita boleh olah dalam masa yang sama dia menampakkan something kan kat dalam diri kita kan. Contoh kita kerja kat supermarket kan, mungkin kita boleh cerita kan bagaimana kita dealing dengan orang kan, kita boleh membantu orang, ada makcik cari produk tak jumpa, saya tolong bantu kan. Maksudnya orang akan nampak dia ada nilai humanistik dalam diri dia. Jadi maksudnya walaupun pengalaman kita tu biasa, kita boleh olah dalam bahasa yang membuatkan orang nampak kita ni luar biasa lah. Jadi kena original dan genuine lah. Jangan membuat-buat sebab biasanya orang yang interview orang dekat syarikat ni, dia dah interview banyak orang dah. Bukan interview kita tu interview pertama. Dia dah biasanya dah interview 100 orang dah sebelum tu. Jadi kalau kita macam buat-buat atau nampak macam dia ni tak original, dia akan boleh detect dengan pantas lah. Tapi jangan takutlah untuk melakukan kesilapan sebab semua orang akan buat silap lah. Dah bekerja lama pun siapa yang dah bekerja ni tahu lah kan. Ada pekerja tu dia dah memang kerja lama lah kan. Dia pun akan buat silap juga. Tak ada orang yang tak buat silap. Benda tu benda biasa lah. Dalam kerja pun sama lah. Buat silap tu benda yang biasa kan. Tapi apa yang dia buat lepas dia buat silap tu, adakah dia belajar daripada kesilapan tu, ataupun dia buat tak tahu je, itu adalah karakter orang lah. Jadi kalau kita buat silap ni, kita tak apa, kita mengaku je kita buat silap dan kita jadikan dia sebagai pengalaman kita lah. Ni ada macam saya cakap tadi lah, ada syarikat yang dia punya polisi dia memang nak retain pekerja. Dia tak suka pekerja ni masuk keluar. Sebab banyak benda yang dia kena buat kan. Nak kena daftar dekat KWSP baru, SOCSO baru, nak pergi daftar kat LHDN baru, nak kena buat account ni, nak buat account tu, create profile sebagainya, username. Jadi dia tak nak benda tu kan. Jadi dia nak retain. Biasanya dia akan
bayar lebih sikit lah daripada market value punya gaji kan. Tapi ada juga yang hire and fire kan. Ni lebih kepada eksploitasi pekerja lah. Dia nak bayar pekerja rendah, bila grade baru dia hire. Okay, dah habis, dia pun tengah final presentation lah. Okay, semua buang, grade ambil baru. Jadi maksudnya ada yang jenis macam tu lah. Jadi kita kena tengok lah, kalau syarikat kita tu okey, kita nak stay okey lah. Tapi kalau syarikat tu pun tak okey, tak payah nak stay pun tak apa lah. Jadi kita kena tengok juga kita punya keadaan syarikat tu lah. Kalau dia memberi gaji dan manfaat yang setimpal kan, maksudnya kita boleh survive kan dengan gaji dia tu, suasana kerja dia pun baik kan, tak ada tengking-menengking dalam office kan, ataupun maksudnya semua profesional kan, gaji pun setimpal, jadi mungkin kita boleh setia lah kan. Tapi kalau keadaan kerja pun toksik kan, tak membantu kita, tak develop diri kita kan, sentiasa bila kita pergi rasa bekerja je rasa bersalah kan, buka pintu je rasa mak aku kena menempuhi satu hari lagi. Jadi kalau dalam keadaan macam tu saya nasihatkan cari kerja baru je kan. Jadi kena tengok jugalah kesetiaan kita tu kan. Ini yang penting lah, bila orang hire kita ni mestilah dia nak kita ni boleh deliver lah apa yang dia nak syarikat tu nak kita lakukan. Tapi janganlah risau kan, mungkin kalau kita tak faham, contohnya dalam job scope tu banyak sangat dia terang kan, ini aku tak belajar kat Universiti Utara Malaysia ni kan, job scope ni macam mana nak buat ni kan. Jadi jangan takut kan, kalau kita dapat position tu kita akan belajar lah. Biasanya setiap syarikat bila orang baru masuk dia akan ada training lah, 3 bulan 4 bulan pertama tu memang training lah. Jadi memang jangan takut lah kalau benda tu kita tak boleh buat. Tapi once kita dah belajar, kita kena boleh deliver lah dengan pengawasan yang minimum lah. Maksudnya tak perlulah kita punya manager setiap sejam pergi intai dia, budak ni ada ke tak kat meja, ada ke tak. Jadi tak perlulah sampai macam tu kan. Maksudnya kita boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum. Tak memerlukan micromanagement lah. Tak perlukan manager kita nak tengok je kita. Kena pasang CCTV supaya tengok dia ni ada ke tak kat tempat dia. Tak perlu sampai macam tu kan. Maksudnya kita boleh deliver dengan pengawasan yang minimum lah. Dan kita juga kena proaktif lah. Kalau ada masalah ni, kita kena cuba selesaikan kan. Dan jangan kalau macam dalam syarikat ni kadang-kadang manager dia saja test tau. Dia saja test. Dia bagi problem kat budak ni. Dia tengok apa respon dia. Kalau budak ni daripada awal, saya tak tahu lah benda ni. Dia dah tahu lah. Budak ni memang daripada awal tak mau belajar. Tapi ada orang yang dia tak tahu benda ni kan. Dia kata, kejap rasa saya cuba cari kan. Dia pun cubalah tanya orang ni, tanya senior ni, pernah buat tak benda ni kan. Jadi memang dia tak tahu benda tu mula-mula kan. Tapi dia belajar. Kemudian dia kata, okay, ini yang saya dapat kan. Walaupun mungkin tak 100% betul. Tapi at least orang nampak, dia ni walaupun dia tak tahu, dia akan try. Dia akan cuba. Jadi benda tu merupakan satu karakter yang penting dalam pekerja ni. Dia nak tengok, budak ni dia boleh solve problem ke ataupun dia daripada awal dia dah give up lah. Dia maksudnya dia nak buat yang dia tahu je. Dia tak tahu sikit, dia tak mau belajar. Jadi benda tu penting lah. Kalau kita terima spesifik tugas tu yang mungkin kita tak tahu lagi, kita terima dulu dan kita cuba belajar buat. Mungkin kita dapat buat, tak dapat buat itu second. Tapi yang penting kita nak belajar kan. Dan ada jenis pekerjaan yang memerlukan kita collaborate dengan others. Ada yang tak perlukan kita collaborate dengan others. Tapi kalau corporate setting biasanya memang kita kena collaborate dengan others lah. Jadi even kadang-kadang dalam interview session ada yang dipecahkan dalam group kan, supaya dia nak tengok dia ni boleh bekerja dengan orang ke tak boleh bekerja dengan orang. Bila bekerja dengan orang ni dia diam je, dia dengar orang lain buat ke ataupun dia join the discussion. Bila dalam group ni dia ni dominan ke dia tak dominan. Jadi dalam group setting orang boleh tengok lah. Biasanya dalam interview dia akan pecahkan untuk group, dia nak tengok bila seorang ni dia dalam kumpulan dia macam mana interaction dia. So jadi sebab tu penting lah kita ada pengalaman lah menjawat jawatan dan dalam organisasi, kelab, persatuan kan, supaya kita boleh belajar bekerja dengan orang lah. Bila dalam kumpulan ni kita boleh bekerja dengan orang. Tak adalah kita
jadi kekok kan bila kena kerja dengan orang ni. Macam mana nak cakap dengan dia ni kan. Nak bagi tahu pandangan kita pun kita cakap nanti dia rasa aku ni macam nak tunjuk pandai pula kan. Jadi dia tak pandai nak keluarkan idea, dia pun tak pandai. Jadi sebab tu kita kena ada pengalaman bekerja dengan organisasi persatuan supaya kita boleh berani keluarkan kita punya pandangan kan. Kalau kita rasa salah, macam mana kita nak tegur orang tu kan. Dia tahu, kau ni salah ya. Ataupun kita macam, sebenarnya mungkin kita buat macam ni lagi bagus. Jadi cara kita nak tegur orang tu pun macam mana kan. Supaya dia tak terasa kan. Kalau dalam professional setting lagi kan. Kalau kita hantar email yang orang tu rasa macam, dia ni saja ni kan. Nak kutuk aku kan. Lepas tu sisi manager pula kan. Ni lagi kan, saja nak bagi aku nampak salah kan. Jadi orang tu mungkin terasa dengan kita kan. Jadi macam mana kita nak communicate supaya kita boleh tegur orang lain. Dia ni salah ni, kita nak tegur dia. Dalam masa yang sama, dia tak terasa ataupun dia tak rasa dia dikecilkan lah oleh kita kan. Jadi adalah kan. Maksudnya kita kena belajar benda tu dalam kita punya organisasi lah. Jadi di awal kerjaya pun antara benda yang majikan nak biasanya lah daripada pekerja ni adalah flexibility lah. Macam saya awal-awal kerja dulu memang cuti ni satu benda yang susah. Susah nak cuti ni kan. Tapi dalam masa yang sama bila kita develop career kita, kita akan lagi fleksibel lah. Biasanya bila kita dah makin lama dalam syarikat, dia akan lagi banyak flexibility yang kita akan dapat lah. Jadi tapi untuk kita nak jadi memberi sebarang balas. Okay. Jadi untuk kita kompeten, nak jadi kompeten dengan cepat ni kita kena fleksibel lah. Maksudnya bersedia berkorban masa kan. Kalau mungkin ada benda yang memerlukan kita buat off kita punya duty hours, kita kena cuba buat. Sebab di awal career ni yang kita nak adalah kita nak belajar lah. Bila kita nak belajar ni kita tak boleh terlalu berkira sangat kan. Jadi kita kena flexibility sikit. Tapi mungkin bila kita dah stable kan, dah ada family, dah ada anak-anak, mungkin kita nak lebih kepada work life balance lah. Maksudnya kita nak ada certain boundaries. Kerja kita kerja, ini masa aku dengan anak, ini masa aku untuk leisure. Jadi kena hormatilah masa-masa tu. Jadi ada syarikat yang dia memang menghormati masa percutian dia kan. Saya pernah dulu ada seorang manager daripada UK lah. Waktu tu saya apply cuti tahunan lah. Apply cuti. Lepas tu dia tanya nak cuti sebab apa lah. Lepas tu seminit lepas tu dia message balik, sorry, sepatutnya saya tak patut tanya. Suka hati awak lah awak nak cuti untuk apa. Jadi maksudnya dalam syarikat tu dia ada culture di mana dia menghormati kan. Dia menghormatilah. Dia nak cuti. Memang cuti tu memang allocate untuk dia. Jadi memang tak perlu tanyalah dia nak cuti sebab apa kan. Itu memang hak dia. Maksudnya dia menghormatilah orang tu nak bercuti, nak bersama keluarga. Sebab pekerja ni dia manusia juga kan. Jadi dia ada aspek kemanusiaan dia tu yang kita perlu hormatilah. Tapi mungkin di awal career ni untuk kita belajar cepat, untuk kita jadi kompeten, kita kena berkorban banyak lah untuk kita cepat learn something lah. Jadi mungkin kita kena lebih fleksibel lah. Okay, so life never stop teaching if you're willing to learn lah. Jadi kalau kita nak belajar sebenarnya, apa-apa yang dalam hidup ni, dia akan mengajar kita lah. Kan? Kegagalan tu adalah sebaik-baik kita punya cikgu lah. Jadi antara sikap yang perlu ada pada kita, tak semestinya kita ni pekerja baru ke, kita pekerja lama ke, dah bekerja 10 tahun ke, 30 tahun ke, kena ada sentiasa sifat mahu belajar. Kan? Kalau baca buku, ada satu buku yang menarik lah, saya cadangkan lah. Ni lecturer saya dulu kat universiti, dia cadang The World is Flat, tulisan Thomas Friedman. Dia tentang bagaimana dunia ni dah jadi global, bagaimana pekerjaan ni berubah. Memang kena sentiasa belajar. Contohlah, kalau kita boleh berjumpa balik dengan arwah atuk pada atuk kita kan. Dia arwah pada atuk-atuk kita tanya, awak ni kerja apa sekarang? Saya YouTuber. Dia pun tak tahu, YouTuber tu apa benda kan. Sebab waktu zaman dia dulu, atuk pada atuk kita ni, bukan takat YouTube. Laptop pun tak ada lagi kan. Internet pun tak ada lagi. Jadi, pekerjaan di masa hadapan ni, benda yang kita pun tak tahu lagi akan ada kan. Contoh zaman sekarang ada orang kerja sebagai apa kan. Saya Instagram influencer kan.
Zaman dulu kalau cakap dekat nenek kita, opah saya ni Instagram influencer balik kampung jumpa. Saya Instagram influencer, opah pun tak tahu. Apa benda Instagram tu apa, influencer tu lagi tak tahulah kan. Jadi maksudnya pekerjaan di masa hadapan ni mungkin tak ada lagi sekarang. Sekarang pekerjaan di masa hadapan ni tak ada lagi sekarang. Jadi sebab tu kita kena sentiasa belajar lah. Kena sentiasa belajar dan tak boleh. Kalau kita bodoh sombong tu memang 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 tak berguna kan seorang kan. Dah lah bodoh sombong kan. Tapi pandai sombong pun tak berguna juga kan. Maksudnya mungkin dia pandai sekarang. Tapi bila dunia berubah kan, keadaan berubah, mungkin kepandaian tu dah tak pandai dah. Sebab ada kepandaian lagi tinggi lagi kan. Jadi sebab tu kena sentiasa hendak belajar kan. Tak kira lah. Dah 30 tahun bekerja ke, 100 tahun bekerja kan. Dah tua-tua bekerja gini kan. Kena sentiasa belajarlah. Dan kita kena rendahkan diri lah. Tak semestinya orang yang ajar kita tu kena senior kan. Kadang-kadang junior pun dia tahu lagi banyak daripada kita kan. Jadi kena sentiasa rasa nak belajar kan. Apabila ada kursus, contohnya syarikat-syarikat kadang-kadang dia ada buat short course kan untuk dia punya kerja ni, untuk training, short course training kan. Dia pun tanya siapa nak pergi short course training kan. Semua tak, syarikat bayar tak perlu keluar duit apa-apa, datang dengar. Semua tak mau kan. Tak boleh yang tu kan. Maksudnya kena ada sentiasa mindset untuk sentiasa kita upskill diri kita lah. Kalau ada benda baru yang kena buat, jangan kata tak tahu kan. Terima dulu tugas tu, belajar buat kan. Jadi kena sentiasalah mencintai ilmu kan. Contoh, kalau dalam temu duga mungkin kita kena cakap lah, kita ni minat membaca kan. Walaupun sebenarnya kita baca buku teks je, tak pernah baca buku lain lah. Kita kena cakap lah, kita minat membaca kan. Ataupun kita kata saya sekarang degree tapi saya nak selepas ni untuk sambung dalam PhD, postdoc pun saya nak sambung. Jadi maksudnya orang tengok dia ni ada kemahuan untuk belajar. Dia merupakan seorang yang cinta kepada ilmu lah. Dia tak nak duduk satu level je, dia sentiasa nak new level kan. Okey. Kemudian kena ada confident lah kan dalam temu duga pun. Antara yang perkara yang dia nak lihat adalah confident lah. Kalau cakap pun mungkinlah cik, saya rasa lah saya belajar kat UUM dulu, saya pernah dengar saya. Jadi dia pun macam budak ni tak confident kan. Jadi kita kena confident lah. Bila komunikasi tu kita kena confident. Kita kena jelas kan apa yang kita tahu, dan bagi tahu orang tu pun kena jelas apa yang kita tahu. Kita kena ada kemahiran untuk jelaskan kepada dia apa yang kita tahu kan, apa idea-idea yang kita ada kan. Sebab idea-idea kita ni tak berguna kalau kita tak pandai nak cerita ke orang lain kan. Ada orang yang dia ada idea yang bagus kan, tapi dia tak erti nak communicate, tak berguna kan. Jadi kalau kita idea yang bagus, kita kena pandai communicate idea kita tu kepada orang lain lah kan. Kalau kita lecturer kan, kita tahu satu subjek tu, kita kena make sure pelajar kita tu faham sebagaimana yang kita faham kan. Itu lecturer yang baik lah. Maksudnya dia boleh bagi student dia faham apa yang dia faham. Jadi bagi tu jugalah kita dalam career ni, kita kena confident dan kita boleh pandai terangkan kita ni nak apa kan. Orang boleh tahu kita ni idea kita apa kan. Jadi kalau dalam bekerja tu, kalau kita dah kerja lama tu, kita kena jadi sampai subject matter specialist lah. Kita confident dalam bidang kita ni. Memang kalau orang tanya kita boleh jawab dengan confident lah. Supaya orang tahu dia ni memang dah lama kan. Kita kena take ownership dalam bidang dan tugas kita. Akhir sekali etika kerja lah. Kena ada professionalisme yang tinggi. Kita kena pamerkan kita ni sentiasa berprinsip dan integriti lah. Terutamanya dari segi masa lah. Kalau kata masuk pukul 7, kena masuk pukul 7. Tak boleh masuk pukul kerja pukul 7 masuk pukul 9 lah, tak boleh lah. Kata nak hantar report Isnin minggu depan, tapi hantar bulan depan lah, tak boleh lah. Jadi kena sentiasa jaga etika, terutamanya masa kan. Kita kena bangga dengan kerja kita ni. Bukanlah bangga maksudnya tengok aku kerja besar, bukan. Maksudnya kita bangga, kita rasa pekerjaan kita tu memberi sesuatu benda yang baik kepada masyarakat lah. Walaupun pekerjaan kita tu biasa je kan. Contohnya kerja kita adalah cleaner, cuci tandas kan. Kita bangga lah. Sebab dengan kerja kita tu orang boleh menggunakan tandas
dengan selesa kan. Maksudnya setiap pekerjaan tu kita kena bangga dengan pekerjaan kita ni. Bila kita bangga dengan pekerjaan kita ni, dia akan menjadikan kualiti kerja kita ni lebih lebih baik lah. Okey, yang terakhir sekali adalah saya sentuh sedikitlah berkenaan dengan cabaran-cabaran lah untuk memasuki alam pekerjaan. Jadi dah nak habis dah. Jadi jangan risau. Okey, pertama sekali adalah teknologi lah. Teknologi ni dia macam ada kebaikan dan keburukan jugalah. Macam saya sebut tadi lah, bahawa kalau macam dalam LinkedIn tu kita boleh hubungi orang-orang yang sebelum ni dia tak accessible dekat kita kan. Tapi dalam masa yang sama, LinkedIn ni dia bagi visibility terhadap satu vacancy tu. Jadi satu vacancy tu dia visible bukan sekadar orang yang ada dekat negara kita ni. Ada satu position dekat syarikat ni, tapi dia bukan visible dekat Malaysia je. Worldwide visibility. Jadi cabaran dia hari ni adalah competition kita meningkat lah. Dengan higher visibility ni dia higher competition. Jadi satu kekosongan tu mungkin yang masuk mungkin beribu-ribu orang kan apply kan. Jadi sebab tu kita kena pandai untuk make ourselves visible lah. Kena pandai positioning diri kita. Okey, yang kedua macam saya kata tadi lah, terutamanya yang baru ni kadang-kadang kita tak ada pengalaman lagi kan. Nak letak gaji berapa kan. Lagi aku letak 10,000 lagi kan, macam tinggi sangat kan. Aku letak 1,000 rendah sangat. Jadi macam kita tak tahu nak letak berapa kan. Jadi ini antara cabaran juga lah, macam mana kita nak negotiate gaji dengan majikan kan. Jadi sebab itulah kita kena buat kajian dan dalam masa yang sama kita kena juga cuba cari sumber-sumber dalaman untuk dapat real time knowledge lah. Apa yang berlaku dalam syarikat, apa yang berlaku dalam industri. Supaya apa yang kita minta tu realistik dengan keadaan pasaran lah. Dan dalam masa yang sama kita juga kena bersedia lah dengan bidang tugas yang kita nak buat tu. Jadi janganlah kita apply satu position tu kita tak baca pun job scope dia kan. Kita kena baca job scope dia tu. Kalau tak faham, memang job scope ni kadang-kadang dia tulis. Orang yang tulis tu kadang-kadang dia bukan hiring manager tu yang tulis. Kadang-kadang HR yang tulis job scope tu. Jadi kadang-kadang HR pun tak boleh terangkan job scope tu kepada kita. Kita tanya HR tak sure lah job scope ni. Sebab hiring manager yang biasanya akan tahu job scope tu. Jadi kadang-kadang kalau tak jelas, kita boleh tanya orang yang bekerja dalam syarikat tu untuk bantu kita lah. Job scope ni sebenarnya nak buat apa sebenarnya. Sebab bahasa dia kadang-kadang ada ambiguity sikit. Jadi antara cabaran lain adalah mungkin kita akan sedari bila kita masuk dalam mana-mana syarikat tu, dia tak sama dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin kita bayangkan, kerja ni, engineer ni glamour kan. Bagus lah. Dia buat differentiation, higher degree differentiation. Tengok-tengok, just isi form, submit form. Jadi mungkin kadang-kadang kita rasa macam kerja tu glamour, tapi bila kita masuk, banyak benda-benda, bahagian-bahagian pekerjaan tu yang tak glamour kan. Macam isi borang, buat laporan, mesyuarat kan. Kena ada politik pejabat. Jadi ataupun mungkin kita kena reassignment buat kerja yang tak sesuai dengan skill asal kita kan. Jadi kita kena bersedia lah dengan tu kan. Dan kadang-kadang ini mungkin boleh mengurangkan motivasi kita bekerja lah. Dan dalam masa yang sama bila kita bekerja ni kita tak boleh pilih kawan lah. Contoh kalau kat universiti ni dalam satu kumpulan satu kelas tu ada 50 orang. Kita pun tengok ada 3 orang yang klik dengan aku. Aku pun kawan dengan 3 orang ni je. Tapi bila masuk bekerja ni, kita tak boleh pilih siapa kawan dengan office kita kan. Memang ada 3-4 orang ni je dalam team kita. Jadi social setting dia berbeza lah. Dan kita kena duduk dengan dia orang ni 8 jam sehari. Cuma sekarang ni mungkin work from home, tak payah tengok muka depan-depan je. Jadi tak sesak nafas sangat lah. Tapi kalau dah kena kerja pejabat balik nanti, kita kena berhadapan dengan orang yang sama setiap hari 8 jam kan. Jadi kat situlah kadang-kadang kita teruji profesionalisme kita kan, macam mana kita nak kawal emosi kan, bagaimana kita nak urus satu masalah dengan profesional. Jadi ini adalah antara cabaran di pejabat lah. Jadi dah pukul 11 kot, jadi saya buka lah. Mungkin saya serah balik kepada Puteri kot, ke macam mana? Saya serah balik kepada Puteri lah kalau ada soalan lah. Okay. Terima kasih kepada Tuan Speaker di atas perkongsian yang sungguh bermakna serta penuh dengan intipati-intipati yang penting. Diharapkan semua yang hadir dapat mengambil input-input yang berguna ini dan diaplikasikan maklumat yang telah diperoleh ke dalam kehidupan seharian kita.
sekarang kalau kita akan mulakan dengan sesi soal jawab. Sesiapa yang ada soalan yang ingin diutarakan kepada Tuan Syed Ahmad Fatty, anda boleh mengutarakan soalan sekarang, sama ada untuk buka fungsi mikrofon ataupun menerusi chat box yang ada di Webex kita. Okay, bolehlah utarakan soalan kalau ada apa. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Saya pun pengalaman saya pun sikit je, tak adalah banyak kan. Tapi Boleh kongsi saya ada kongsi. soalan. Bukan, saya nak tanya soalan. So maknanya saya macam in a way dalam macam relevan lah, sangat-sangat relevan walaupun saya tengah kerja tapi relevan lah dengan apa yang Tuan cakap tadi. Saya nak tanya pasal macam saya pun baru kerja. So to what extent sepatutnya saya macam contoh tadi tak ada cakap pasal buat kerja yang mungkin internship ataupun kerja-kerja yang mungkin tidak berbayar untuk dapatkan experience kan. Macam mana, to what extent sepatutnya saya go buat all this intern ke ataupun all this kerja yang tidak berbayar ni, to what extent saya perlu push dan macam mana saya nak balance it out dengan macam kekangan hidup yang mana macam nak bayar bil dan nak fulfill all the bills lah, tu nak bayar all the bills lah. So macam mana, to what extent sepatutnya saya explore macam tuan kata tadi, sepadan diri, explore in a way yang mungkin boleh buat benda yang free dengan bebanan kerja atau bukan bebanan kerja, dengan mencari ataupun cuba untuk bayar bil macam tu. Sebab macam ada kekangan kewangan ekonomi, so how do we balance dalam kita nak explore diri dan dengan kekangan untuk cari bil, macam itulah. So apa pandangan Tuan pasal ini? Baik, terima kasih Abdul Halim atas soalan yang sangat bernas. Jadi memanglah dia sebenarnya ada orang kata apa? Dilema, bukan dilema lah. Apa orang kata? Ada polemik jugalah berkenaan dengan internship tak berbayar ni kan. Sebab dia adalah satu pekerjaan lah. Bila kita buat internship ni, dalam masa sama kita kena bekerja kan. Sepatutnya at professional level, memang bila kita buat satu work tu, kita kena compensate lah orang yang buat kerja tu. Dia kena bayar lah. Dan kadang-kadang dilihat sebagai satu eksploitasi jugalah kepada graduan kan, bila tak dibayar. Tapi kebanyakan syarikat dia akan bayar lah. Walaupun gaji dia tu tak adalah sama dengan gaji pekerja tetap. At least dia bayar kan, dan kita boleh cover some of our expenses lah. Jadi memang dalam satu sudut, memang ada orang kata internship tak berbayar ni dia memihak kepada anak-anak orang kaya lah. Sebab anak-anak orang kaya ni mak bapak boleh bayar. So dia orang internship lah kan, mak bapak dia yang bagi duit dan sebagainya kan. Jadi orang kaya mungkin boleh lah internship tak berbayar, tapi yang mungkin kurang berduit ni tak mampu untuk internship tak berbayar. Tapi kalau kita sanggup, kita boleh buat dua kerja lah, walaupun dia susah sikit, tapi if we are willing, kita boleh buat dua kerja, di mana mungkin kita kerja day job kita adalah internship tu, tapi at night time mungkin kita boleh buat part time kan, kerja waktu malam. Tapi bagi saya, kalau internship tak berbayar ni, kalau boleh cuba minimumkan lah. Maksudnya kalau kita dah dapat sebulan ataupun 2 bulan tu pun dah okey lah. Kita dah boleh letak kat CV kita kan, kita kerja kat tu kan. Sebab memang kita kerja lah sebulan 2 bulan kan. Kita dah bekerja kat situ, dan make sure ada rekod lah kan. Contohnya kalau macam dia ada email kita kan, kata okey diterima internship, dan kita kena simpan lah kita punya rekod tu, supaya kalau macam ada orang nak verify, kata betul ke dia ni internship, kita boleh bagi kita punya verification. Walaupun kita kerja sebulan 2 bulan je, at least on paper kita dah boleh letak lah bahawa kita dah bekerja kat situ kan. Jadi mungkin sebulan 2 bulan tu pun bagi saya dah cukup lah untuk make sure yang kita ni ada pengalaman bekerja. Sebab kadang-kadang majikan ni dia nak tengok candidate tu dia dah ada something, dia dah ada bekerja something. Tak semestinya lama, tapi at least dia ada something. Contoh macam saya bekerja pada awal dulu, saya bekerja dekat syarikat import export yang saya kata saya berhenti lepas tu kan. Saya bekerja tak lama, dalam 6 bulan, tak habis probation lagi saya dah berhenti. Jadi tapi memang kita bekerja lah, memang ada surat kata kita dilantik, memang ada slip gaji,
Jadi memang benda tu kalau orang nak deny tak boleh lah. Memang ada proof kita memang bekerja. Jadi benda tu at least dari sebahagian daripada pengalaman kita lah yang orang lain tak boleh deny. Jadi make sure kita bekerja tak semestinya lama tapi ada documentation lah yang kita boleh verify. Tu pandangan saya lah. Baik. Terima kasih. Tak ada soalan, kita boleh ambil awal lah. Ada soalan lagi tak? Saya ada soalan. Ya. Saya Izian, guru bahasa dekat SLCP. Selalunya pada akhir kelas, pada akhir semester, saya akan, bila dah akhir kelas kita lebih kepada macam bagi pesanan kepada para pelajar kan dan sebagainya. Jadi saya nak minta pendapat Tuan, di sebalik pandemik yang berlaku dan sebagainya, jadi apakah nasihat-nasihat yang saya perlu kongsi kepada anak-anak kepada pelajar-pelajar, anak-anak nanti kan, adik-adik nanti supaya bila diorang habis semester, diorang dapatlah sesuatu, bukan setakat apa yang kita buat dalam kelas dan sebagainya kan. Jadi sebagai pihak, sebagai orang industri, di pihak industri, jadi apakah pesanan-pesanan yang sesuai untuk saya bagi, untuk saya kongsi supaya diorang ni dapat prepare dari segi mental, fizikal sebelum diorang mungkin boleh mula cari kerja ataupun prepare themselves untuk menghadapi cabaran yang saya rasa COVID-19 ni dan sebagainya, untuk diorang cari kerja dan sebagainya memang agak mencabar kan. Jadi apa pendapat Tuan? Saja, terima Baik, kasih. terima kasih Puan Izian. Puan ke doktor saya tak pasti. Puan. Puan, okey. Ya. Okey, baik. Mungkin terima kasih atas soalan tu lah. Jadi memanglah pandemik 19 ni mungkin mencabar sikitlah kalau kita nak pergi pakai suit, lepas tu keluar pergi hantar resume kat syarikat by hand, dan mungkin terbatas lah. Dan mungkin office-office pun tertutup dan sebagainya. Jadi cadangan saya lah, dia depend on kursus kita juga. Mungkin kita boleh create, mungkin bila kita habis belajar nanti, contoh belajar dalam bidang bahasa lah sebagai contoh. Saya ambil contoh mudah lah. Sebab zaman sekarang ni dia semua benda online kan. Jadi mungkin projek benda yang internship yang kita nak buat tu tak ada dekat pasaran kan. Kita boleh create sendiri sebenarnya. Contoh macam kita buat satu Facebook page, grup penulisan, bagi nama apa-apa kan. Projek penulisan nasional ke apa kan. Sebab kita boleh pilih kan nama-nama ni kan. Kita boleh buat sendiri. Dan mungkin kita boleh ada grup penulisan kita, ataupun kita jual buku dan sebagainya. Itu pun syarikat pun boleh daftar, bayar RM70 je. Jadi kita boleh create kita punya projek, kita punya own company. Mungkin boleh plan 2-3 orang untuk buat kita punya small project lah. Small project sementara kita nak cari kerja ni. Dan dalam resume nanti kita boleh tulis lah kan. Walaupun zaman sekarang ada pandemik, kita tak boleh kerja kat tempat lain, tapi kami ada buat our own program ataupun own project lah. Mungkin ada kita buat kita punya buka kita punya own channel ke, kita invite speaker dan kita develop satu macam local online community. Jadi kita boleh create projek-projek yang merupakan online lah. Even kalau kita nak buat syarikat sendiri pun sekarang ni tak susah kan. Semuanya boleh buat online je. Kita boleh beli barang online, jual balik barang online dekat Shopee dan sebagainya. Dan kita boleh buat proper as a company kan. Boleh daftarkan, adakan dia punya logo, adakan dia punya website sendiri. Website pun boleh buat website yang percuma. Jadi semua benda tu kita boleh buat dan kita create supaya benda tu visible, ada kan. Dan boleh kita letakkan dalam resume kita lah. Bila kita kata, saya terlibat dalam projek ni, nanti bila dia nak verify, dia search, memang ada projek ni, ada dekat Facebook, ada dia punya website. So maksudnya legit lah, benda tu ada. Jadi tak semestinya kalau kita tak ada peluang, kita kena cuba cari sampai tak kehabisan. Tak kan. Kalau kita rasa peluang tu tak ada, kita boleh create sendirilah. Ataupun mungkin Puan Izian sendiri boleh create satu projek, dan bila mana ada majikan nak verify, dia akan contact balik Puan Izian dan tahu memang betul student ni ada dalam projek ni,
Dan kami ada buat lah, ada projek speaker series, ada projek menjual bahan-bahan buku ke ataupun projek penulisan, projek website ke dan sebagainya. Jadi benda tu memang legit lah dan boleh dijadikan sebagai pengalaman lah dan boleh digunakan sebagai untuk future punya pekerjaan lah. Tu cadangan saya lah. Terima kasih. Saya pun betul juga, kita kena cari sesuatu yang lain kan daripada yang lain, untuk kita nak apply kerja, nak jadi yang lebih baik lah kan daripada yang terbaik. Okay, terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatih, Ni macam kenal. Okay. boleh saya nak tanya sikit pasal pengalaman Cik Fatih so far dan mungkin boleh ceritakan sikit lah dekat graduan-graduan yang baru nak cari kerja ni pasal apa cabaran yang paling perit dan paling susah yang Cik Fatih lalui sepanjang kerjaya Cik Fatih. Terima kasih. Terima kasih Encik Syazwan Yahya. Saya kenal Syazwan ni. Jadi pengalaman saya yang paling perit tak adalah perit sangat Yang dramatik sangat tak ada lah. Sorry, mungkin Tapi lagi satu. Lepas cabaran perit tu mungkin cara Cik Fatih overcome cabaran tu. Ya. tadi kata sikit ni dah banyak Sorry. cara overcome Okey, sikit lah mungkin saya kongsi waktu saya mula-mula kerja tu dalam syarikat container shipping yang pada awalnya tu dia memang bukan syarikat yang mencabar lah. Sebab tu kalau saya cerita tu ada dua orang junior yang masuk dengan saya tu, memang seorang tu dapat gaji first tu dia memang terus berhenti. Yang seorang lagi tu dia buat banyak kerja lah. Dia buat banyak kerja sebab dia ada masalah keluarga dia juga. Dan dia ada buat satu kesilapan lah. Container tu patut pergi India tapi dia silap masukkan data, jadi container tu pergi Pakistan, jadi company rugi banyak lah. Jadi kena buang. Jadi tinggal saya lah. Saya sampai 6 bulan tu. Jadi memang syarikat tu memang mencabar lah. Dari segi maksudnya kena marah-marah dekat dalam office tu benda yang biasa lah. Bila kita buka tu kita mesti apa yang aku buat silap semalam kita macam takut lah kena marah hari ni kan. Jadi memang benda tu, tapi saya senior waktu tu walaupun kadang-kadang dia garang, dia encouraging lah. Dia jenis senior yang dia dengar kita punya luahan, okey tak apa, macam ni yang dia beritahu macam ni. Saya boleh terima semua tu sebab yelah waktu tu kita baru mula kan, kita nak belajar kan. Jadi memang benda tu satu yang susah lah. Cuma saya tak boleh terima hujung dia tu macam nak dapat anak kan. Takkan nak dapat anak, sambut anak video call je kan. Sebab waktu cuti dia macam tricky sikit lah. Syarikat tu dia memang tak boleh nak cuti lama dan saya ambil keputusan untuk berhenti lah. Waktu saya berhenti tu, saya memang tak ada apa-apa plan. Jadi memang tak ada backup plan apa-apa lah. Nak kerja apa pun tak ada apa. Tapi waktu saya berhenti tu, sementara saya nak tunggu tu, saya kerja sekejap jadi cikgu sekolah lah. Jadi cara nak overcome kita tak ada plan tu, kita just terima je apa yang waktu tu ada kawan yang minta tolong jadi cikgu sekolah. Jadi jadilah cikgu sekolah sekejap kan sambil dapat baby baru. Itu cara kita nak overcome lah. Dan bila saya jadi cikgu sekolah, jadi saya minat pula mengajar kan. Budak-budak kecil kan comel kan. Jadi macam kadang-kadang bagi hadiah lah, bagi duit 50 sen hadiah kan. Jadi benda tu menarik lah. Jadi macam kita rasa sayang pula kan budak-budak ni kan. Rasa macam tak nak pula berhenti jadi cikgu. Tapi lepas tu saya fikir-fikir balik kena agak sambung kerja balik. Jadi saya kerja balik lah. Jadi itulah mungkin cabaran yang tak berapa nak mencabar lah. Tapi itu je lah kot yang boleh berkongsi. Terima kasih Syazwan harap tak ada soalan dah ni. Assalamualaikum Cik Fatih. Oi, ini lagi bahaya ni. Salam. Maaf nak tanya sikit. Ya. Kebanyakan student-student yang ada ni dia bachelor in language lah, ada English, ada bahasa Melayu. Jadi Cik Fatih pun ada terlibat dalam penulisan dan juga ada pengalaman macam talk lah kan. Jadi mungkin boleh bagi peluang sikit
ceritakan pengalaman dan mungkin ada peluang-peluang di masa hadapan berkaitan dengan bidang-bidang bahasa dan penulisan ni. Mungkin share sikit pasal buku. Pasal buku Okey, boleh. Saya adalah menulis buku sikit lah, walaupun tak terkenal lah. Tapi boleh cuba search lah. Kalau berjaya boleh beli kat Shopee. Tak tahu ada ke tak lagi orang jual. Baik, penulisan ni sebenarnya satu benda yang menarik lah. Cuma mungkin untuk jadi penulis berbayar selain daripada jurnalis tu mungkin tak berapa nampak lah dekat Malaysia ni. Kalau mungkin dekat luar negara mungkin penulis tu kalau betul-betul terkenal tu boleh jadi satu memang pekerjaan eksklusif kita lah. Tapi di Malaysia ni mungkin susah sikit lah dan kena banyak bersabar sikit lah kalau nak jadi betul-betul penulis yang terkenal lah. Tapi kalau cadangan saya untuk kalau yang nak jadi penulis lah, sebenarnya penulis ni tak semestinya bekerja dalam bidang penulisan kan. Boleh jadi kerja dekat syarikat penerbitan, jadi editor, boleh jadi proofreader, boleh jadi macam-macam lagi lah kan. Layout setting ke, boleh jadi mungkin boleh jadi penerbit sendiri boleh. Jadi cadangan saya mungkin kalau yang berminat untuk menulis lah, boleh hantarkan penulisan-penulisan tu ke sekarang ni banyak laman web yang menerbitkan penulisan-penulisan lah. Saya pun ada laman web sendiri, kalau nak hantar kat saya pun boleh lah. Cuma laman web saya tak adalah famous macam laman web orang lain. Jadi bila kita ada, sebab ada certain syarikat terutamanya kalau kita nak masuk dalam bidang penulisan, dia akan minta kan, boleh tak tunjuk contoh penulisan cik sebelum-sebelum ni kan. Jadi kalau mungkin kita tak ada buku lagi, kita boleh share lah penulisan kita di web ni ke, di web ni, di portal ni, Jadi at least kita ada some track record lah untuk kita show to our future employer kan. Jadi nasihat saya adalah hantarkanlah penulisan-penulisan kita tu, jangan takut lah. Kalau tak diterima oleh satu penerbitan, hantar ke penerbitan lain kan. Sebab penerbitan ni ada banyak kan. Cuba cari je. Kalau tak jumpa, beritahu kat saya. Saya boleh tolong bagi kat mana penerbitan-penerbitan yang sedang mencari penulisan lah. Ada penerbitan yang dia spesifik. Contohnya penerbitan ni dia nak penulisan bahagian geopolitik je. So penulisan kena arah geopolitik. Ada penulisan yang dia spesifik. Dia lebih umum. Maksudnya kita nak menulis berkenaan idea boleh, pengalaman boleh, review buku boleh, kita punya opinion boleh kan, op-ed kan, opinion edition boleh. Jadi cuba hantar tulisan dan make sure kita ada rekod tu lah. Itu cadangan saya lah. Ke tak menjawab Tuan Fadli ada berkenaan dengan buku berkenaan dengan buku, okey. Setiap orang lah bagi saya kan, dia ada pengalaman hidup sendirilah. Tak ada orang yang ada pengalaman hidup sama. Contoh saya dengan Syazwan Yahya ni, masing-masing ada pengalaman hidup berbeza lah. Dan kita boleh tulis pengalaman hidup kita tu dan bukukan lah. Dan sebenarnya proses membukukan kita punya tulisan ni dia taklah susah kan. Contoh nak dapat ISBN number kan. Buku kena ada ISBN number. Benda tu kita boleh buat percuma je. Sebab ISBN number dekat Malaysia ni dia tak macam negara lain. Negara lain mungkin kalau kita nak ISBN number tu kita kena bayar. Tapi dekat Malaysia ni kita boleh daftar percuma dengan Pusakat Negara. Pusakat Negara akan bagi ISBN number, kita letak kat cover buku kita, dalam buku kita ada barcode. Dan kena hantar 5 kopi kat Pusakat Negara. Dan banyak syarikat yang melakukan print on demand. Maksudnya kita print, kalau macam dulu offset printing kan. Kita kena offset printing ni, printing yang dia chop. Maksudnya dekat dia ada typesetting dia. Dia chop. Dia mahal lah. Contoh kita kena print 1000 untuk dapat harga kopi yang satu buku dapat RM3. Tapi sekarang ni dia ada digital printing yang boleh print on demand. Maksudnya kita nak print contoh 50 je. Dia bagi lah sekeping RM15. Jadi kita boleh jual RM20 atau RM25. Maksudnya untung tak adalah besar tapi still boleh untung lah. Maksudnya kita boleh print depending on demand kita lah. Kita boleh buka pre-order ke, kita boleh jual online kat Shopee dan sebagainya. Jadi benda tu boleh lah kalau nak buat kan. Kalau nak secara detailnya boleh jemput saya sekali lagi ya. Untuk cakap pasal penulisan je lah. Sebab saya rasa
kalau nak detail satu-satu tu mungkin ambil masa juga kan. Nak bagaimana nak memulakan penulisan, apa yang kita nak tulis kan, bagaimana kita nak tulis, bagaimana kita nak bukukan, bagaimana kita nak proses penerbitan dia, bagaimana kita nak cuba pasarkan. Kalau kita tak ada penerbit luar, kita nak terbit sendiri. Jadi benda tu saya rasa satu topik yang panjang juga lah. Mungkin kita boleh cubalah lain kali. Atau Terima mungkin kasih, ada. terima kasih. Terima kasih Tuan Fadli . Pengurusi ada lagi ke? Pengurusi pun dah hilang. Ada, saya ada. Ada. Ada soalan lagi ke nak tanya? Ah, Boleh kita buka Assalamualaikum, soalan saya yang ada tanya soalan boleh? Boleh. Saya Nur Sakina daripada pelajar sarjana muda di Universiti Teknologi Maklumat. Saya nak tanya Encik berkaitan buku Encik. Saya ada baca sinopsis tentang buku Encik kan. Dekat situ dia ada cakap pasal Encik ada tulis berkaitan pemikiran Encik tentang politik. Jadi saya nak tanya, apa pengalaman Encik tentang politik ataupun apa yang membuatkan Encik ada inspirasi untuk menulis tentang politik tu. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Nur Sakina. Politik ni satu subjek yang menarik kan. Jadi sebenarnya ada orang rasa politik ni adalah parti politik. Sebenarnya bagi saya itu satu pemikiran yang salah. Parti politik ni dia sebahagian daripada politik kan. Politik ni bagaimana kita nak dapatkan apa yang kita nak. Contoh kita nak memerintah, bagaimana kita nak dapat apa yang kita memerintah. Tak semestinya dia melalui parti politik kan. Banyak benda-benda yang kita nak buat dalam politik ni, dia kadang-kadang tak memerlukan parti politik kan. Sebagai contoh, banyak grup-grup pendesak yang dia nak satu polisi, dia tak ada parti politik pun. Tapi dia adakan satu network dia adakan dia punya penulis-penulis dia yang menulis di media sosial. Jadi dia boleh mendesak supaya benda tu jadi satu realization dalam bentuk political realization. Dia realize dalam bentuk polisi walaupun dia orang tak ada parti politik. Jadi sesetengah kita merasakan politik ni adalah parti politik. Kita pun bergaduh parti politik ni, bergaduh dengan parti politik ni. Sebenarnya tak kan. Politik ni bukan parti politik. Parti politik sebahagian daripada politik. Dan bagi saya juga tak bersetuju kalau orang kata kita ni tak boleh berpolitik. Berpolitik ni memecah belah kan. Sebenarnya semua benda yang ada dekat dalam hidup kita ni kebanyakannya ditentukan oleh polisi politik lah. Kalau ada baca satu buku yang ditulis oleh Profesor Ha Jung Chan. Ha Jung Chan ni ekonomis daripada Cambridge. Dia banyak juga jadi konsultan kepada Khazanah kat Malaysia ni. Jadi dia kata sebenarnya banyak polisi ekonomi ni sebenarnya bukan berasal daripada asas-asas ekonomi, tapi berasal daripada keputusan politik. Jadi semua benda banyak yang mempengaruhi kita ni adalah daripada keputusan politik lah. Harga tepung, harga nasi lemak kita, itu semua dikawal oleh polisi-polisi politik lah. Siapa yang menentukan monopoli beras dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak kata kita tak boleh berpolitik kan. Kita semua kena berpolitik, tapi kita kena faham bahawa politik tu bukan sekadar parti politik. Jadi mungkin itu sedikitlah jawapan saya yang diplomatik dan selamat lah. Menjawab kan Ustaz Gina? Okey, dah ada tanda like. Betul lah juga. Okay, baiklah, saya rasa tak ada soalan ke ataupun ada soalan lagi? Mungkin soalan terakhir. Alhamdulillah tak ada soalan. Okay, saya rasa tak ada soalan dah ni. Okay, so baiklah. Okay. Hadirin yang beriman, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka tamatlah sudah program bicara kita pada hari ini. Saya mewakili Jawatan Kuasa Pembangunan Pelajar dan Alumni SLCP merangkamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Penceramah kita, Tuan Syed Ahmad Fati dengan segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang majlis kita pada hari ini. Halakan segala tunjuk ajar dan ilmu Tuan pada hari ini. Tidak lupa juga, majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penganjuran program bicara SLCP Siri 2, Graduan dan Alam Pekerjaan hari ini.
Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Sebelum itu, diharap semua dapat bersedia untuk sesi fotografi. Kita akan mulakan sesi fotografi kita. So, saya harap semua boleh buka fungsi kamera lah untuk kita ambil gambar bersama. Okay, semua minta buka kamera untuk kita tangkap gambar. Tengah betulkan tudung. Baik-baik, mohon semua buka kamera. Lagi. Zul ambil gambar boleh Zul? Aku kah? Ambil gambar. Tunggu sekejap, kita tunggu. Okay. Bukan. Print screen. Please screen. Buka. Kejap. Sekejap. Okay, tunggu lagi. Um, Dr. Isyam, sihat Dr. Mana dia tu? Sekejap ya. Please screen. Okay, saya akan print screen. 1, 2, 3. Alright. Okay, dah dapat dah. Nak buat apa Amir? 3. 3 lah. Okay. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, freestyle. Sat. Tunggu Sat. Okay, ready Zul? Sekejap ya. Okay, last 1, 2, 3. Alright, settle. Okay, baik. Terima kasih semua. Okay, Putri, teruskan. Jikalau ada semua di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita bertemu lagi. Sekian saja program bicara kita pada hari ini. Pihak kami sekali lagi ingin memohon maaf andai ada kesilapan dari pihak kami sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang terakhir. Sungguh manis rasanya gula, empedu terasa, pahit sekali. Salam manis dari saya, Puteri Azwar yang baik hati. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Putri. Tuan Syed, terima kasih banyak Tuan Syed. InsyaAllah akan kita bertemu lagi nanti. InsyaAllah. Terima kasih ya. Terima kasih. Minta maaf salah silap. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Tuan. Okay, kepada